Mari kita berdoa. 我们要祷告， Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. 主，我们为了你的恩典感谢你， Kami bersyukur anugerah-Mu limpah dalam hidup kami. 我们感谢你，因为你的恩典很丰富。 Kami bersyukur Tuhan hari ini Engkau boleh memanggil setiap kami untuk kami boleh datang kepadamu. 我们感谢你，因为你可以呼召我们每个人来到你的面前。 Terima kasih Tuhan di tengah ketidaklayakan kami, Engkau melayakkan kami untuk kami datang kepadamu. 主，我们感谢你，因为我们原本不配的，你让我们配的来到你的面前。 Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. 接着我们要阅读思想你的话语， Kiranya Engkau boleh menolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. 求主帮助我们，让我们明白你在我们生命中你的旨意是什么。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk. 请坐。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. 弟兄姐妹，都是爱主跟被主所爱的人，上帝祝福我们。 Dan kita juga hari ini bersyukur boleh menjadi saksi ya. Ada saudara-saudara kita yang boleh meneguhkan imannya di dalam Tuhan. 而且我们成为这些受洗的人，的证人，我们感谢主。 Dan kita percaya ada orang yang bertobat, surga bersuka cita. 我们相信有悔改的人，天上都欢喜快乐。 Dan mari kita bersuka cita bersama-sama di dalamnya. 所以我们要在里面一起欢喜快乐。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, 爱上帝跟被上帝所爱的弟兄姐妹， hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 32. 我们要学习真理是从诗篇32篇。 Mazmur pasal yang ke-32 nanti akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 我们单单用中文阅读。来，第一节，大卫的训诲诗的赦免其过的，遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈的，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。我闭口不承认、不认罪的时候，因众热爱恨，而骨头枯干了。黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精液耗尽了，如同夏天的干旱。我向你陈明我的罪，我不隐瞒我的恶。我说我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。为此，凡虔诚人都应趁你可寻找的时候祷告你。大水翻溢的时候，必不能到他那里。你是我藏身之处，我必保佑我脱离苦难，以得救的那个四面环绕我。希拉，我要教导你，指示你当行的路。我要定睛在你身上，劝慰你。你不可像那无知的罗马，必用巧谎碰头勒住他，不然就不能顺服。恶人必多受苦处，唯独依靠耶和华的，必有慈爱，四面环绕他。你们一人应当靠耶和华欢喜快乐，你们心里正直的人都当欢呼。 Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbagai setiap kita membaca, merenungkan, dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, 爱上帝跟被上帝所爱的弟兄姐妹， tema kita hari ini adalah mengalami Allah di tengah kejatuhan. 我们今天的主题就是在堕落中经历到神。 Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita 我们相信在我们的生命中每件事情 tidak ada yang sia-sia. 不是突然的， Dan tentunya kita percaya semua peristiwa Tuhan bisa pakai untuk kita boleh mengalami Tuhan.
而且上帝可以借着所有的事情的话，让我们经历到神。 Nah, di beberapa minggu ini kita boleh menemukan beberapa tema untuk kita boleh mengalami Tuhan. 所以在这几个礼拜的话，我们可以经历到就是有关经历上帝的主题， Mengalami Tuhan di tengah kesuksesan. 就是在成功当中经历到神。 Kita juga bisa mengalami Tuhan di tengah rasa kecewa atau sakit hati. 就是当我们伤心或是灰心的时候，也可以经历到神。 Kita juga bisa mengalami Tuhan ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. 就是当我们有跟上帝有亲密的关系，我们也可以经历到神。 Dan saya percaya ada banyak lagi peristiwa-peristiwa yang bisa Tuhan pakai untuk setiap kita boleh mengalami Tuhan. 所以上帝可以使用很多事情的话，让我们可以经历到神。 Seperti masa pandemik begitu ya. 就是好像疫情当中， Saya juga percaya ada banyak orang boleh mengalami Tuhan. 所以在疫情当中，很多人就是经历到神。 Saya masih ingat ya beberapa waktu yang lalu ada seorang menghubungi untuk rindu mengenal Tuhan. 就是过不久之前有一个人他说想切慕认识上帝， Di tengah pergumulannya dia rindu untuk mencari Tuhan. 在他的挣扎当中，他切慕寻求上帝。 Dan bersyukur ya hari ini dia ikut dibaptis hari ini. 感谢主，今天他受洗了。 Saya bersyukur ya bisa melihat satu pribadi yang beberapa waktu yang lalu rindu cari Tuhan, Tuhan temukan begitu ya. Hari ini memberikan dirinya untuk Tuhan. 所以感谢主，我看到一个人在寻求上帝，后来他寻到上帝，今天他受洗了。 Nah saudara, saya yakin dan percaya setiap kita pun pasti memiliki pengalaman pribadi, lepas pribadi itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. 我相信每个人的话，每个人的经历都不同，都是以上帝经历到上帝的经验都不同。 Sehingga kita memiliki pengalaman yang luar biasa hari ini dengan Tuhan. 所以我们今天有特别的经历与上帝。 Nah demikian juga saudara dengan tema kita hari ini. 所以今天的主题也是同样的。 Ternyata di tengah kejatuhan kita pun kita juga bisa mengalami Tuhan. 所以在堕落中的话，我们也可以经历到神。 Mungkin saudara pernah mendengar beberapa waktu yang lalu tanggal 24 Oktober begitu ya. 是过不久之前的话，在10月24号， Ada satu kapal cepat dari kota Kupang itu menuju ke satu pulau ya. 就是有一艘就是渡轮的话，从这个固棒到另外一个地方。 Nah dalam perjalanannya menuju ke Pulau Alor, kapal ini di tengah-tengah terjadi kebakaran. 就是他往这个阿洛岛的时候，他火烧了， Sehingga banyak orang yang akhirnya menggunakan alat keselamatan begitu. 所以很多用防备的设备， Karena kebakarannya semakin parah, mereka terjun ke laut. 所以因为更严重，他们都跳海里。 Selain kapal ini lebih muatan, 所以因为他们是过载了，人太多了， artinya alat keselamatan juga pastinya kurang. 那这个防备的安全设备的话，当然不足。 Sehingga ada yang mendapatkan alat keselamatan tetapi ada juga yang tidak kebagian. 有些已经拿到了，有些得不到了。 Nah di tengah satu situasi kondisi seperti ini ada satu orang bapak begitu saudara. 在这种情况当中，有一位先生， Dia juga ada di dalam peristiwa itu. 他也是在里面， Dia bernama Yosua Taka. 他的名叫耶稣啊大嘎。 Dia menceritakan bagaimana dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di sana. 他在诉说他在其中在当中的话经历到看到神， Dia membuka kesaksian di dalam hidupnya. 他展开他的见证， Kira-kira 13 tahun yang lalu, 就是13年前， Bapak Yosua Taka ini lebih mencintai ciptaan Tuhan dibanding penciptanya. 他更爱上帝所创造的，比起爱上帝。 Dia jatuh hati sehingga membuat dia meninggalkan Tuhan. 他爱上了，甚至他离开上帝了。 Tidak hanya meninggalkan Tuhan, tetapi dia juga memiliki kebencian terhadap orang Kristen. 他不但离开上帝，他对基督徒、对信徒也是感到怀恨。 Padahal bapaknya seorang majelis dan kakaknya seorang hamba Tuhan. 他的父亲是一位长老，他的哥哥是一位神仆。 Karena lebih mencintai ciptaannya dibanding penciptanya, dia tinggalkan imannya di dalam Tuhan. 所以他更爱上帝所创造的，比起爱上帝，所以他离开他的信心。
Dia sudah berapa kali dinasehati, diingatkan untuk kembali lagi kepada Tuhan, tetapi dia tidak mau dan menolaknya. 他已经被劝勉好几次要回到上帝，但是他拒绝。 Hingga satu peristiwa yang tidak pernah juga dibayangkan dan dipikirkan. 所以发生有一个事件的话，他从来没有想过。 Ketika kapal cepat tadi yang menuju ke Pulau Alor itu terbakar dan banyak orang harus terjun ke laut. 所以当这个往这个阿罗岛的渡人的话火烧的时候，很多人跳到海。 Bapak ini 3 jam pertama terapung-apung di laut. 他一开始前3个小时的话，在海上漂流。 Di masa 3 jam itu Tuhan mengubah imannya. 在这个3个小时的话，上帝改变他的 Di 心， mana pertolongan belum datang pada saat itu. 没有人拯救他们。 Dia merenung akan hidupnya yang selama ini meninggalkan Tuhan. 他开始思想，他这么久以来，他的生活已经是离开上帝了。 Dan dia berkata, aku malu pada Tuhan kalau aku mau berdoa kepadanya. 我感到对上帝感到羞愧，如果我要向他祷告， Karena aku sudah meninggalkan Tuhan sekian lama. 因为我已经离开上帝这么久。 Tapi karena anugerah Tuhan membuat dia berani untuk berkata-kata kepada Tuhan. 就是因为上帝的恩典，他勇敢地对上帝说： Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau masih mengizinkan aku hidup, berikanlah aku hidup. 若你允许我还在存活的话，你给我机会； Tetapi kalaupun aku tidak diizinkan untuk hidup kembali, 若你不允许我活下去， ampuni aku akan segala dosa kesalahanku. 求求赦免我的罪过。 Saudara, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan di tengah situasi seperti itu. 他在这种的情况当中，他把他的生命献给上帝。 Dia sadar dia sudah berdosa di hadapan Tuhan. 他醒悟到他在上帝的面前已经得罪了。 Sampai satu waktu 2 jam kemudian, 那再过2个小时， badannya sudah mulai lemah, sudah tidak bisa lagi digerakkan. 他的身体开始软弱了，没办法动不了。 Dia hanya bisa berserah kepada Tuhan. 他只能完全交托。 Dan kemudian dia melihat seperti tim SAR yang akan menolong begitu. 后来看到这个拯救的队员来， Tapi jauh dari dia. 但是从他的地方是有一点太远了。 Kemudian dia berkata kepada Tuhan, sekali lagi jika engkau masih mengizinkan aku, berikan aku kekuatan. 若你还是允许我存活的话，你给我力量。 Benar saudara, yang tadinya kakinya sudah lemas, badan sudah tidak bisa bergerak, mulutnya tidak bisa berkata-kata, itu bisa mengeluarkan suara untuk memanggil pertolongan. 所以他的脚跟他的手已经开始软下来了，没有力量，口都张不开了。他突然间有声音可以叫那个拯救的队员， Dan akhirnya bapak ini tertolong dengan selamat. 所以他最后被救了。 Setelah itu dia pulang ke keluarganya, dia menyaksikan cinta Tuhan di dalam hidupnya. 所以当他回到他的家人的话，他对上帝的爱做一个见证， Dan dia mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. 他要真正跟随上帝。 Anaknya yang tidak percaya kepada Tuhan menelponnya, Papa, benarkah Papa mau ikut Tuhan Yesus lagi? 所以他的孩子不信主的话，他打电话给这位先生说：“爸爸，你确定你要跟随上帝吗？” Ya, harusnya Papa sudah mati di tengah laut. Tetapi karena kasih Tuhan, hari ini Papa masih hidup. 对，就是因为我在海中原本我该死的，但是因为上帝的恩典，我还可以存活。 Jadi Papa hari ini mau serahkan hidup Papa untuk dipakai oleh Tuhan. 我要把我的生命完全交托献给上帝。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. 上帝爱上帝跟上帝被爱的弟兄姐妹， Betapa bersyukurnya kita ketika kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh datang kepada Tuhan hari ini. 我们应该多么感谢主！我们今天有机会来到上帝的面前， Di mana di tengah ketidaklayakan kita, Tuhan boleh melayakkan kita. 因为在我们原本不配的当中，上帝使得我们配。 Kita 到他的 sadar 面 sampai 前， hari ini kita pun masih sering gagal di dalam mengasihi Tuhan. 我们醒悟到如今天的话，我们经常爱上帝的话感到失败， Tapi sebagaimana pemazmur hari ini ungkapkan, 好像诗篇者诉说， kita boleh belajar dan kembali diteguhkan di dalamnya. 我们可以重来再学习，又是被眷顾下来。 Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi.
对不起，第1节，如此说，得赦免其过的，只盖其罪的，这人是有福。 Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. 凡心里没有诡诈的，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。 Saudara, ada satu sukacita, ada satu kebahagiaan ketika dosa kita diampuni oleh Tuhan. 当上帝赦免我们的罪恶，我们有多么欢喜快乐！ Dan tentunya kesadaran ini akan membawa hidup kita lebih berarti dan lebih bermakna. 而且这个醒悟的话，使得我们的生活更有意义。 Ketika kita menyadari sesungguhnya kita sudah mati. 因为我们原本醒悟到我们应该该死， Dan kita diberikan kehidupan yang baru oleh Tuhan. 而且上帝是给我们新的生命。 Hari ini kita belajar dari Mazmur 32. 我们今天从诗篇32篇， Kita mau belajar dari pengalaman Daud tentang pengakuan dan juga pengampunan. 我们要从大卫学习他的认罪跟他的承认。 Bapak Ibu Saudara, kita tahu siapa Daud. 我们知道大卫是谁， Dia adalah seorang yang diberkati Tuhan di dalam hidupnya. 上帝是多么祝福他的生命， Dan Tuhan tahu isi hatinya. 而且上帝知道大卫的心意。 Setiap peperangan dia selalu menang. 每一个打仗的话，他都打赢了。 Kalau boleh dikatakan apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. 他所做的，上帝是给他顺利， Dia juga orang yang dikasihi Tuhan. 而且他就是上帝所爱的人。 Saudara, tentunya kalau kita melihat hidup yang luar biasa, bukan yang dialami oleh Daud ini. 那这大卫所经历的是一个了不起的生活。 Tetapi saudara, bukan berarti ketika hidup dekat dengan Tuhan, hidup melayani Tuhan, bukan berarti kita kebal terhadap dosa. 并不得，如果我们很亲近上帝，是经常服侍上帝，不等于我们没办法不犯罪。 Dia pun bisa jatuh di dalam dosa. 他也是会堕落。 Hal ini mengingatkan kita, 这一点提醒我们， siapapun kita, 无论我们是谁， setinggi apapun jabatan kita, 不管我们的职位多高， serohani apapun kita, 不管我们的灵命多好， kita pun bisa jatuh di dalam dosa. 我们还是会堕落。 Oleh sebab itu perlu kita mewaspadainya. 所以我们要谨慎。 Mungkin kita ingat satu peristiwa kejatuhan Daud di dalam dosa. 所以我们记得大卫如何堕落。 Satu kali dia ada di soto, 所以他在王宫上面， dia melihat ada seorang perempuan yang sedang mandi. 就是在台上看到一个女人还在洗澡， Dari melihat, dia mengingini. 他看到了，他都想要， Setelah mengingini, dia pun ingin memilikinya. 他就想拥有这位女的， Itulah sebuah proses dosa. 那就是产生罪恶。 Tapi ternyata dosa ini bukan dosa yang baru yang dilakukan oleh Daud. 但这个不是新的罪恶，这是大卫已经做过的。 Mungkin kita juga masih ingat beberapa waktu yang lalu Daud pun juga mengambil seorang istri yang sudah berkeluarga juga. 那之前大卫也是娶一个已经有她的丈夫的妻子娶过来。 Beberapa orang penafsir mengatakan sebenarnya kita harus mewaspadai dosa lama kita. 所以有几个人说，就是我们要对我们的旧的罪恶，我们要醒悟到旧的罪恶。 Ketika itu belum diselesaikan, ada kemungkinan dia akan muncul dan muncul kembali. 若还没有解决的话，可能再出现了。 Seperti apa yang dilakukan oleh Daud di dalam perjalanan hidupnya. 就如大卫在他的生平， Dia mengingini Berseba dan akhirnya hidup di dalam dosa. 他想要这个巴士法，所以他活在堕落中。 Ternyata dosanya tidak berhenti di sini, saudara. 所以他的罪恶不停止在这一点。 Padahal sebelumnya dia sudah diingatkan tentang siapa Berseba itu. 所以之前他已经被提醒巴士法是谁呢？ Berseba adalah istri dari Uria. 这个是乌利亚的太太。 Sebenarnya ini sebuah peringatan yang cukup keras yang sudah diberikan kepada Daud oleh hambanya. 就是他的仆人的话，他的先知已经很警告他。 Yang pertama, Berseba ini sudah berkeluarga ya Raja. 巴士巴已经有丈夫了， Dia juga istri dari hambamu, Uria.
她也是你的仆人的妻子。 Seorang tentara, seorang pasukan, seorang abdi yang memberikan hidupnya untuk kerajaanmu. 这是一位仆人的把他的生命献给你， Tapi karena mata Daud sudah tertutup, dia pun mengabaikan peringatan itu. 因为大卫的眼睛已经被罪所遮盖着，他都是不管。 Dia tidak lagi mempedulikan seorang abdi yang begitu memberikan hidupnya untuk kerajaannya. 他不管他的仆人已经献他的生命给他，他根本不管。 Nah saudara, ternyata Batsheba pun hamil. 那88最后也是怀孕了， Tentunya ini bukan hal yang enak untuk didengar ya. 这个是不好听的一个事情。 Daud mulai pikir-pikir harus bagaimana ini caranya supaya ini tidak menjadi sebuah masalah di dalam kehidupannya. 那大卫开始想要动脑筋，如何在他的生活不成问题。 Dia panggil Uria untuk pulang. 他半个乌利亚要回来， Diajak makan dengan harapan nanti dia pulang ke rumahnya. 所以给他请客他，后来他回到家里， Ternyata Uria tidak mau pulang, saudara. 但是乌利亚他不要回到家里， Loh, kamu kenapa nggak mau pulang? 为什么不回家呢？ Lah masa iya aku pulang, saudara-saudaraku berperang, masa aku enak-enak pulang sama istriku? 那我的同胞，我的弟兄还在战场，我怎么回家呢？ Ya benar juga ya. 那应该也是对。 Oke, nggak apa-apa. 好，不要紧。 Besok malamnya saudara Uria diundang lagi. 隔一天晚上的话，他又是邀请这个乌利亚来， Tapi Daud juga nggak mau kehabisan akal. 所以他一直在动脑筋， Dia kasih minum mabuk supaya Uria mabuk dan pulang ke rumahnya. 所以给他喝醉了，所以让他可以回家。 Ternyata setelah dia mabuk pun dia nggak masuk ke kamarnya. 所以他喝醉之后，他还是不要回到房间。 Daud pikir, aduh bahaya ini kalau dia nggak mau pulang. Ya udah, kamu kembali lagi berperang. 所以他想，如果这样是很危险的，所以让他回到战场。 Dia kirim surat dengan hambanya dan dia katakan utus Uria di barisan paling depan. 所以他发命令给他的手下，要把乌利亚排在前面。 Setelah dia di 前帐 depan, kalian mundur. 所以如果他在前帐，你们退后。 Dan akhirnya Uria pun mati. 最后乌利亚就是死了。 Sudah aman paling tidak. 所以现在非常安全。 Sudah tidak ada lagi yang akan bakal menuntut. 所以没有人一个要讨他。 Seolah-olah Daud akan hadir di tengah keluarga dan dia dianggap orang yang berjasa. 所以好像大卫已经来到他们的家人当中的话，对他做好事。 Nah saudara, kalau kita lihat-lihat ya, dosa apa aja yang dilakukan oleh Daud. 所以如果我们看出大卫所做的罪恶有哪些呢？ Ada beberapa dosa yang dari sini kita bisa perhatikan. 我们可以知道几个。 Yang pertama, dia menyakiti hati Allah. 他是上帝的心，他伤痛了上帝的心。 Dia kurang apa sih? 他缺少什么呢？ Kerajaan dia punya, 他王国有， harta melimpah. 财产很丰富。 Apa yang dia pengen orang nggak bisa kasih sama dia? 他难道需要什么他没有的呢？ Tapi dia menyakiti hati Allah dengan dia melakukan tindakan seperti ini. 但他施行这些是上帝的心，伤痛了上帝的心。 Dia melakukan perzinahan 他在犯奸淫， dengan Batsheba. 与这个88， Dia membunuh Uria. 而且他杀这个乌利亚， Dan pembunuhan ini pun direncanakannya. 而且这个有计划的屠杀。 Dia juga berdusta menutupi kebenaran yang sebenarnya terjadi. 他也欺骗遮盖事实， Dia juga mencuri apa yang bukan menjadi miliknya. 而且他偷窃他不应该是他的， Dia mengingini milik orang lain. 他想要别人的。 Saudara, begitu kejamnya Daud, 所以大卫非常怀恨的， begitu dalamnya dia berbuat dosa. 他堕落很深了。 Seandainya saudara hal itu terjadi di dalam hidup kita. 假设这一点发生在我们的生活， Saya nggak tahu saudaranya dosa apa yang kita buat hari ini. 我不知道今天我们所犯的罪恶有什么呢？ Atau mungkin nggak hari ini, mungkin sesuatu dosa yang sudah pernah kita lakukan. 有可能以前我们已经做过的罪恶， Apa yang kita lakukan hari ini? 我们今天所做的什么呢？ Apakah kita menutupi dosa-dosa itu? 难道我们要遮盖这些罪恶吗？
membuat dosa yang lain. 这是在做新的罪恶。 Kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud. 所以我们看大卫所做的， Paling tidak saudara, ketika seseorang jatuh di dalam dosa, dia bisa menyembunyikannya. 当一个人堕落，他可以遮盖，可以隐藏他的罪 Dia 恶， bisa menutupinya 他能遮盖他的罪恶。 atau diam. 我说暂静。 Atau kalaupun ketahuan dia tidak mau mengakuinya. 我说被发现的话，他不承认， Atau dia bisa juga menyalahkan orang lain. 有可能就是怪别人。 Pilihan yang kedua adalah mengakui dan menyesalinya. 第二点，他承认而且后悔。 Ternyata Daud lebih memilih untuk diam. 所以大卫选择暂静。 Dalam satu kitab Amsal ditulis, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. 所以在这个箴言书28章13节那边是说，谁对，只盖自己罪过的，必不想通。 Dan benar saudara, Mazmur menyatakan di dalam bait yang ketiga dan keempat. 所以真的诗篇在第3跟第4节， Ketika Daud menyembunyikan dosa itu, 在大卫隐藏他的罪恶， dikatakan tulang-tulangnya menjadi lesu merana. 所以我不开口中了他的骨头枯干。 Dosa yang disembunyikan atau tidak diakui menggerogoti hati Daud. 所以他不承认的罪恶的话，已经是使他的骨头枯干，他的心 Dan ada 亏 rasa 损， bersalah yang tidak berkesudahan. 而且一直觉得惭愧感。 Kekuatannya menguap bagai air di bawah terik matahari. 所以他的这个犯罪的一个力量越来越强。 Atau boleh dikatakan saudara, hidupnya penuh dengan ketakutan, kecemasan, kegelisahan, rasa bersalah, dan juga penderitaan. 一直他有一直惭愧感，觉得有罪恶。 Daud berpikir ketika dia menutupi, menyembunyikan dosa-dosanya, dia akan baik-baik saja. 大卫一开始想，可能他只盖他的罪恶，他会一切都好。 Ternyata di dalam kesaksiannya, dia justru mengalami penderitaan. 所以在他的见证的话，他反而得到苦难， Dia mengalami ketidaknyamanan di dalam hidupnya. 他觉得很不安。 Saudara, ketika kita jatuh di dalam dosa, 当我们堕落的时候， masih adakah rasa itu hari ini di dalam hidup kita? 这种感觉我们还是存在吗？ Atau kita merasa ya biasa saja. 我们还是觉得 Tidak ada 平 rasa 凡， sesuatu yang menggelisahkan atau mencemaskan di dalamnya. 就是在心里不觉得着急， Berarti kita jatuh sudah lebih parah. 所以我们堕落的更严重。 Kalau kita masih gelisah, takut, cemas di dalam melakukan dosa, 我们开始觉得不安、着急， kita masih bersyukur saudara. 我们应该感谢主。 Karena kita percaya Roh Kudus masih bekerja di dalam kehidupan kita. 我们相信圣灵在我们的生活还是仍然动工。 Nah saudara, Tuhan juga mau menyadarkan setiap kita. 所以上帝也是要让我们每个人醒悟到， Supaya kita tidak hidup di dalam dosa-dosa itu. 所以我们没有活在这个罪恶当中， Karena bukan sukacita atau damai sejahtera yang dialami. 所以我们不会经历到欢喜快乐， Melainkan penderitaan. 所以感到痛苦。 Saudara, Tuhan tahu persis dosa apa yang kita lakukan. 所以上帝明确知道我们所犯的罪恶， Mungkin kita bisa menyembunyikan dari pasangan kita. 我们可能对我们的配偶可以隐藏， Mungkin kita bisa menyembunyikan dari orang tua atau anak-anak kita. 有可能从我们的孩子、我们的父母的话可以隐藏起来， Mungkin kita bisa menyembunyikan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. 有可能在从四周围的人，我们可以隐藏起来， Tapi tidak bagi Tuhan. 但是对上帝是没办法隐藏的。 Saudara, Tuhan mau menunggu kita dan mengakuinya. 所以上帝在等待我们，要我们承认。 Tuhan membawa Daud kepada penyesalan dan tidak bisa berkilah lagi kecuali datang pada Tuhan dan menyerah. 所以上帝把大卫带到他感到懊悔，而且只能到他的面前承认交托。 Tuhan begitu kasihnya kepada Daud.
上帝多么爱大卫， Tuhan utus hambanya untuk mengingatkannya. 所以他差派他的先知、他的仆人要提醒大卫。 Dan bersyukur saudara dalam anugerahnya Daud mau menerima dan menyadarinya. 而且感谢主，大卫接受， Karena dia tahu betapa sengsaranya selama ini dia menyimpan dosa-dosanya itu. 因为他知道他隐藏他的罪恶多么痛苦。 Di ayat selanjutnya saudara, dosaku kuberitahukan kepadamu, ayat yang kelima, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. 我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。 Saudara, titik balik Daud mengalami Tuhan di tengah kejatuhannya adalah ketika dia mendapat anugerah untuk menyadari dosanya dan berbalik kepada Tuhan. 所以大卫的话，因为上帝的恩典，他醒悟到又回到上帝，所以他可以经历到神， Dan dia berani mengakui segala dosa dan pelanggarannya. 而且他敢承认他的罪恶。 Sebagaimana janji firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. 就如上帝的应许，在约翰一书第1章第9节。 Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 我们若承认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 Saudara, kita juga bisa mengalami Tuhan di tengah kejatuhan kita. 所以我们在我们堕落当中，也可以经历到神。 Ketika kita mau meresponi peringatan Tuhan. 所以当我们对上帝的警惕做反应， Mau mengakui dan menyesalinya di hadapan Tuhan. 我们要承认，而且在上帝的面前悔改。 Saudara, menutupi dosa menyebabkan kesengsaraan. 这遮盖罪恶，使得我们痛苦； Tetapi pengakuan menyebabkan sukacita. 但承认使得我们欢喜快乐。 Hari ini Tuhan menawarkan ini kepada kita. 所以上帝今天要我们如 Sebab 此 itu 做。 hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, ia tidak melandanya. 凡虔诚的都要趁着你可寻找的时候，祷告你。大水翻溢的时候，必不能到他那里。 Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita datang memohon pengampunan kepadanya. 上帝是给我们机会来到他的面前求赦免。 Hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. 所以当每个虔诚的人向你求告， Hendaklah setiap kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. 所以我们每个人要到上帝的面前承认我们的罪恶。 Selagi Tuhan dapat ditemui. 当上帝可寻找的时候， Selagi kita masih diberikan kesempatan untuk mengakuinya. 而且上帝仍然是给我们承认的机会， Karena ada waktunya nanti kita tidak bisa menyelesaikannya. 因为时候到，我们没办法解决。 Saudara, kita bersyukur janji firman Tuhan. 我们感谢主上帝的应许。 Ketika Daud sadar, bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. 当大卫醒悟到，而且把他的生命献给上帝， Tuhan pun berespon akan pengakuannya itu. 上帝对大卫的承认做一个反应。 Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. 我要教导你，只是你当行的路。我要定睛在你身上，劝慰你。 Saudara, ketika seseorang berani mengakui kesalahannya dan datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengajar dan mendidik dia. 当一个人敢承认他的罪恶，来到上帝的面前悔改，上帝会 Tuhan 教 akan 导他， menunjukkan jalan yang seharusnya kita akan tempuh atau jalani. 他会指着他当行的路。 Dia juga akan mengajar dan membimbing setiap kita sepanjang jalan yang paling baik di dalam kehidupan kita. 他会教导我们走最好的路。
Dan Tuhan akan menasihati dan memperhatikan kemajuan perubahan hidup kita. 而且他要劝勉你、劝慰你，而且要注意到你的悔改。 Saudara, ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan mau membimbing kita, bahkan memastikan kemajuan perubahan di dalam hidup kita. 当我们来到上帝的面前承认的话，上帝要教导我们、引导我们，而且要注意到我们悔改的进度。 Saudara, mari Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali kepadanya. 来到上帝是给我们机会，要回到他的面前。 Jika masih ada dosa-dosa yang tersembunyi, yang tidak terselesaikan di hadapan Tuhan, 若有隐藏的罪恶的话，还没有解决的话， mungkin itu dengan pasangan kita, 有可能对我们的配偶， mungkin itu dengan orang tua atau anak-anak kita, 有可能对我们的父母亲，有可能对孩子， mungkin di dalam pekerjaan kita, 有可能在我们的工作， bahkan dalam pelayanan kita. 甚至在我们的服饰。 Mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. 所以我们要来到上帝的面前解决。 Selagi masih Tuhan memberikan kita kesempatan. 当上帝是给我们机会， Sehingga setiap kita bisa bersuka cita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. 所以我们每个人在上帝的面前可以欢喜快乐。 Dan kiranya ini menjadi doa kerinduan kita. 让这一点成为我们所切慕的祷告。 Berbahagialah setiap kita yang tidak menutupi dosa. 就是没有遮盖罪恶的人是有福了。 Tetapi membiarkan Tuhan menutupnya. 让上帝遮盖。 Kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, terima kasih. 主，我们感谢你。 Kami sadar seringkali kami masih gagal di dalam mengasihi Engkau. 我们欣慰到我们经常爱你的话感到失败。 Selidikilah hati kami ya Tuhan. 求主检查我们的心， Engkau yang tahu isi hati kami. 你知道我们的心里。 Kami rindu Tuhan setiap kami juga diberikan kesadaran. 我们切慕我们每个人请悟道， Untuk boleh menyelesaikan segala dosa pelanggaran kami. 让我们可以解决我们一切的罪恶， Dan mengakuinya di hadapan-Mu. 而且在你的面前承 Dan 认， kiranya hidup kami dituntun oleh Engkau. 让我们的生活被你引导。 Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan. 主，感谢主，你赐给我们机会， Dan biarlah kami pun nanti kembali kepadamu kembali dengan tenang. 让我们可以回到你的面前，平安的回去。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢主， Saat ini juga kami mau berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu di tempat ini. 主，我们这个时候也是为我们会友的里面成长祷告， Biar setiap kami terus mengalami Engkau ya Tuhan di dalam setiap perjalanan iman kami. 让我们在这个信心的旅程中可以经历到神。 Tantangan pergumulan yang Engkau izinkan biarlah tetap membawa kami untuk kami hidup memuliakan nama-Mu. 你所允许我们经历到的挣扎问题的话，让我们跟你有信心。 Kami juga berdoa untuk pelayanan GKI Stadion di tempat ini. 对，我们也会在这个教会的服侍祷告， Kiranya Engkau juga yang memberkati. 求主祝福， Melalui setiap pelayanan yang ada membawa kami selangkah lebih dekat dengan Engkau. 在每一个服侍的话，使得我们更亲近你。 Berkati juga bangsa negara kami. 也祝福我们的国家民族， Biar Engkau yang memelihara negeri ini. 求主保守这个国家。 Kami juga serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. 我们把我们今天的生活献给 Dalam 你， nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告，阿门。 Dan firman Tuhan Tuhan Yesus. 好，读经到此，上帝祝福。 Father,